Selamat sejahtera. Tajuk PDPR kita pada hari ini adalah alloy di bawah bab 9 kimia industri. Okey, pertama sekali kita lihat maksud alloy. Okey, alloy merupakan campuran beberapa jenis logam atau campuran logam dan bukan logam mengikut peratusan yang tertentu. Terdapat beberapa jenis alloy yang biasa digunakan dalam kehidupan harian seperti keluli, pewter, gangsa, loyang dan duralumin. Okey, di sebelah dia ada gambar foto 9.1. Di sini ada beberapa contoh benda yang diperbuat daripada alloy. Okey pelajar, kita lihat komposisi, sifat dan kegunaan alloy. Okey, kita lihat yang pertama, keluli. Keluli adalah campuran logam dan bukan logam. Logam besi dan bukan logam karbon. Besi sebanyak 99% dan karbon sebanyak 1%. Sifat keluli keras dan kuat. Membina bangunan dan jambatan, membuat badan kenderaan dan landasan kereta api. Seterusnya kita lihat pewter. Campuran antara timah, kuprum dan antimoni. Tadi kan kita dah kata beberapa logam atau logam dan bukan logam. Tadi keluli kita lihat logam dan bukan logam. Okey, seterusnya pewter. Sifat dia apa? Permukaan berkilau dan tahan kakisan. Pewter biasanya digunakan untuk membuat barang perhiasan seperti bingkai gambar. Seterusnya gangsa. Gangsa adalah campuran di antara kuprum dan timah. Pelajar boleh lihat peratusan dia. Sifat keras, tahan kakisan, warna yang menarik. Okey, gangsa, gambar yang telah kita lihat dalam slide sebelum ni, tugu, ukiran logam, duit shilling, pingat dan sebagainya. Seterusnya loyang, kuprum dicampurkan dengan zinc. Sifat dia kuat, permukaan berkilat, mudah ditempa, warna keemasan. Kegunaan membuat kunci, tombol pintu, alatan muzik seperti trompet dan sebagainya. Akhir sekali duralumin. Okey, campuran di antara aluminium, kuprum, magnesium dan mangan. Sifat dia ringan, kuat dan tahan kakisan. Kegunaan dia membuat badan pesawat, kapal terbang dan sebagainya. Okey, cikgu bagi info tambahan, selalunya dalam peperiksaan dua alloy yang sering ditanya dan sering disuruh lukis dan sebagainya adalah gangsa dan loyang. Ini pelajar perlu hafal logam-logam yang terlibat dalam campuran alloy tersebut. Okey, bagi gangsa, apa cara hafal dia? Kalau cikgu guna gang, ku, ti. Okey, gangsa adalah campuran di antara kuprum dan timah. Kuprum adalah logam asal. Okey, timah adalah logam asing yang dicampurkan. Okey, boleh pelajar? Kita akan ada atom logam tulen dan atom unsur asing. Jadi kuprum di sini adalah atom logam tulen, manakala timah adalah unsur asing. Jadi bila cikgu sebut gang kuti bermaksud gangsa adalah campuran di antara kuprum dan timah. Jadi masa exam awak tak akan lupa kalau awak ingat short form ini. So gangsa, kuprum, timah. Seterusnya cikgu kata satu lagi yang awak perlu tahu, perlu hafal. Dia punya kandungan adalah loyang. Yang, ku, zi. Iaitu loyang. Yang ni dia mewakili loyang. Logam asal dia adalah kuprum. Dan zinc adalah unsur asing dia. Okey, jelas pelajar. Dua ni perlu hafal. Kalau awak nak tambah satu lagi yang sering ditanya adalah keluli. Tapi keluli jarang disuruh lukis dia punya structure, susunan atom dia. So yang biasanya disuruh lukis adalah gangsa dan
loyang. Kalau keluli awak boleh hafal lah kaedah yang awak suka. Nama besi ni dalam bahasa apa Inggeris atau bahasa sains dia, unsur dia adalah ferrum. Okey, besi adalah ferrum. Okey, pelajar iron bahasa Inggeris. Okey, keluli awak boleh hafal lah ke beka ke feka ke, so it's up to you. Tapi yang wajib pelajar perlu hafal komposisi dia adalah bagi gangsa dan loyang. Okey, anda boleh lihat jumlah peratus dan sebagainya. Perlu tahu beberapa kegunaan. Okey, seterusnya kita pergi kepada slide contoh. Ini ada beberapa gambar cikgu ambil daripada Google. Contoh-contoh alloy. Dalam kehidupan seharian kita, hari-hari kita menggunakan barangan yang diperbuat daripada alloy. Pergi ke slide seterusnya. Okey, mengapakah alloy dihasilkan? Okey, pelajar, umumnya kebanyakan logam tulen adalah lembut dan mudah terkakis. Kalau tanah sebut hakis, tapi kalau logam kakis. Okey, jadi pelajar, keyword dia logam tulen, lembut, mudah terkakis. Ciri ini tidak sesuai untuk menghasilkan kebanyakan benda di sekeliling kita. Bila kita nak buat sesuatu benda, kita perlukan logam yang kuat, tidak mudah terkakis. Okey, kalau kita buat pagar daripada logam tulen, tak sampai setahun dah berkarat. Bila buat kunci, padlock dan sebagainya dengan menggunakan logam tulen, ia tidak tahan lama. Duit shilling menggunakan ferrum sepenuhnya. Kalau terkena petir, dipanah petir boleh mendapat kejutan elektrik. Lepas tu dia akan mudah berkarat. Duit shilling tu tak akan tahan lama dan sebagainya. Jadi tidak sesuai untuk menghasilkan kebanyakan benda di sekeliling kita. Maka proses pembentukan alloy atau pengaloyan dilakukan. Okey pelajar, ni keyword dia. Jadi proses pembentukan alloy atau pengaloyan, proses dia dilakukan untuk apa? Membaiki sifat logam tulen. Okey pelajar, kita lihat gambar di sebelah kanannya iaitu proses pengaloyan. Penerangan, kebanyakan logam tulen adalah lembut dan mudah terkakis. So samalah pelajar. Okey, tujuan dia apa? Memperbaiki sifat logam tulen. Ni cikgu sertakan sekali dengan gambar dia. Susunan atom dalam logam tulen. Macam mana susunan atom dalam logam tulen? Okey, di dalam logam tulen, susunan atom dia adalah secara teratur dan berlapis-lapis. Okey, susunan dia macam mana? Teratur. Okey, susunan dia adalah teratur dan berlapis-lapis. Okey, teratur dan berlapis-lapis. Okey. Bila logam tulen ni, susunan atom dia adalah teratur macam ni, apa yang berlaku adalah bila daya dikenakan, bila kita kenakan daya, ia mudah menggelongsor. Itu yang jadikan dia tidak kuat. Atom-atom ini mudah bergerak. Okey, lapisannya mudah menggelongsor. Kita gunakan perkataan menggelongsor. Seterusnya pelajar. Apa beza logam tulen tadi dengan alloy? Okey, kita lihat. Apabila satu atau lebih unsur logam atau bukan logam lain dicampurkan, maksudnya ada logam asing, dicampurkan ke dalam logam tulen yang asal, yang banyak peratus dia tadi. Atom-atom unsur ini menyukarkan penggelongsoran antara lapisan atom logam tulen. Hal ini demikian kerana atom unsur asing mempunyai saiz yang berlainan. Maka alloy adalah lebih kuat dan keras berbanding logam tulen. Okey pelajar, kita lihat rajah 9.2. Ini atom logam tulen yang asal. Lepas tu kita akan campurkan dengan atom unsur asing. Okey pelajar.
Sekarang bila kita dah campurkan kedua-duanya, ia akan menjadi alloy. Contoh cikgu bagi, okey, katakan kita buat alloy bagi gangsa. So logam tulen tadi adalah gangsa. Ini contoh Okey. Tadi cikgu cakap apa? Gangsa ni campuran antara apa dengan apa? Logam tulen dia apa tadi? Kuprum kan? Gangsa ni campuran apa tadi? Ti. Okey. Jadi logam tulen tadi, cikgu salah sebut tadi. Okey, logam tulen tadi apa? Kuprum. Okey. Logam asing dia apa? Timah. Okey. Jadi kita nak campurkan kuprum dan timah, iaitu 88% kuprum, yang warna merah ni adalah kuprum. Ni cikgu bagi contoh Lepas tu yang ni apa? Yang besar-besar ni adalah timah. Timah sebanyak 12%, manakala kuprum sebanyak 88% tadi pelajar. Jadi bila kuprum ni dicampurkan dengan timah, apa yang berlaku adalah logam asal dia akan jadi lebih kuat dan keras. Jadi alloy campuran tadi tu dipanggil alloy. Alloy akan menjadi lebih kuat dan keras. Logam asal tadi daripada tidak kuat, lembut, mudah terkakis. Bila dia telah menjadi alloy, ia menjadi lebih kuat dan keras. Okey pelajar. Apabila daya dikenakan, lapisan atom logam tulen sukar menggelongsor. Okey. Alloy yang pertama ditemui ialah gangsa. Gangsa ditemui beratus-ratus tahun dahulu. Kalau siapa yang baca sejarah dia tahu kan kita ada zaman gangsa. Pada zaman itu gangsa banyak digunakan untuk membuat alatan dan senjata. Okey, kita lihat beberapa contoh. Okey, keluli digunakan dalam membina bangunan pencakar langit. Besi yang asal tadi mudah berkarat, tidak kuat, tetapi bila dicampurkan dengan karbon, dia terus jadi kuat, tidak mudah terkakis. Okey. Okey pelajar, gambar seterusnya. Badan kapal terbang ni diperbuat daripada duralumin, menjadikannya lebih ringan dan kuat. Okey, seterusnya gambar yang ketiga adalah saksofon. Beberapa alatan muzik diperbuat daripada loyang yang berkilat dan tahan kakisan. Awak boleh rujuk dalam Google ataupun gambar ini cikgu ambil daripada buku teks awak di muka surat 188. Kalau awak pergi Google banyak lagi contoh lain. Awak boleh lihat kegunaan alloy. Okey pelajar. Kegunaan alloy dalam kehidupan harian. Penerangan dia terdapat beberapa jenis unsur logam dan bukan logam yang menunjukkan sifat superconductor. Another keyword pelajar. Superconductor. Pada suhu yang rendah dan dicampurkan untuk membuat alloy superconductor. Okey. Superconductor ialah bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik pada kecekapan yang tinggi tanpa rintangan. Okey, superconductor juga berupaya untuk menolak medan magnet dan menyebabkan bahan superconductor terapung apabila diletakkan di atas magnet. Okey pelajar, lihat contoh alloy superconductor dalam kehidupan seharian kita. Okey, gambar pertama kita lihat kereta api maglev ni. Maglev ni biasanya di Jepun kereta api yang paling antara kereta api yang paling laju di dunia. Orang Jepun kalau di Malaysia contohnya, kalau awak tinggal di Johor Bahru boleh kerja di Kuala Lumpur kalau awak ada kita ada prasarana kereta api maglev ni. Dia punya kelajuan sangat tinggi. Kenapa kelajuan dia sangat tinggi? Alloy superconductor digunakan dalam pembuatan landasan kereta api dia. Berkuasa tinggi. Jadi kereta api ni bergerak secara terapung. Dia punya body dia tidak bergesil dengan landasan. Okey. Hal ini membolehkan kereta api ini bergerak dengan sangat laju. Okey, ini banyak kalau awak lihat di Jepun contohnya research
untuk upgrade kereta api dia sentiasa dijalankan. Kalau nak info tambahan awak boleh lihat dalam Google. Okey, seterusnya alloy superconductor seperti niobium, titanium dan niobium timah digunakan dalam pembuatan peralatan mesin pengimejan resonance magnetic MRI untuk pengimejan perubatan. Okey, ini pun ada guna alloy superconductor. Okey pelajar, kita lihat latihan untuk tajuk ini. Jom buat latihan. Okey, lihat soalan 1. Berikan 2 jenis alloy yang mengandungi logam kuprum. Okey, dia minta 2 tadi pelajar. Okey, kuprum. Macam cikgu cakap tadilah, 2 yang saya suruh awak hafal tu apa? Gang, ku, ti dan yang, ku, zi. Okey, jadi apa jawapan dia? 2. Pertama adalah gangsa, kedua adalah loyang. Gangsa, yang adalah loyang. Jadi jawapan dia apa? Gangsa dan loyang. Kalau awak nak bagi contoh lain pun boleh pelajar. Okey, saya rasa satu lagi contoh lain yang awak boleh beri adalah duralumin. Okey, dia minta 2, jadi cikgu bagi 2 lah di sini. Okey, lukis susunan atom di dalam alloy. Okey, apa dia? Lukis susunan atom di dalam alloy dan logam tulin. Lepas tu kita kena hubung kaitkan susunan atom dengan sifat asal. Okey, sebelum jawab kita kena tengok apa permintaan soalan. Okey, mula-mula dia minta kita lukis susunan atom. Okey pelajar, jadi kita perlu lukis untuk alloy dan logam tulin. Awak nak letak alloy di depan atau logam tulin di depan, suka hati awak lah. Okey, kita lihat dulu. Cikgu nak mudahkan awak, cikgu lihat dulu logam tulin. Okey, lukis susunan atom. Okey, buat satu kotak yang cantik sikit dalam buku awak. Okey, pertama sekali susunan atom bagi logam tulin dululah. Susunan dia akan sama saiz dan rapat macam pepejal lah pelajar, tidak boleh bersilang. Okey, awak boleh ambil gambar yang ini. Cikgu tunjuk balik inilah logam tulin. Gambar ini untuk jawab nanti Okey. Lihat. Okey, seterusnya bila dah lukis cantik-cantik. Okey, ini adalah apa tadi? Logam tulin bagi alloy pula pelajar. Ambil gambar yang ada logam asal, lepas tu kita ada logam asing. Lorekkan dia, nak tunjuk dia lagi besar dan lorekkan dia bagi nampak ada kewujudan logam asing. Bila cikgu guna pen ni tak berapa jelas rujuk gambar yang ini pula. Okey. Inilah gambar bagi alloy. Okey, dia ada logam asal dengan unsur asing tadi. Okey. Yang ini adalah bagi logam tulin, ini adalah bagi alloy. Okey, pelajar dah lukis. Apa permintaan soalan yang seterusnya? Hubung kaitkan susunan atom dengan sifat asal. Jadi kena beritahu tentang susunan atom. Okey, kita lihat dulu untuk logam tulin. Susunan dia macam mana? Atom dalam logam tulin tersusun secara teratur. Jawapan dia atom di dalam logam tulin tersusun secara teratur dan berlapis-lapis. Boleh rujuk nota tadilah. Lepas dah cerita pasal susunan pula, lapisan atom logam tulin mudah menggelongsor apabila dikenakan daya. Ini penerangan bagi logam tulin. 2 ayat. Atom di dalam logam tulin tersusun secara teratur dan berlapis-lapis. Lapisan atom logam tulin mudah menggelongsor apabila dikenakan daya. Ini bagi logam tulin. Seterusnya bagi alloy. Okey pelajar, alloy bagaimana susunan dia?
Saiz atom unsur asing yang berlainan menyebabkan atom di dalam aloi tersusun secara tidak teratur. Sambungan dia, lapisan atom di dalam aloi tidak mudah menggelongsor apabila dikenakan daya. Oleh itu, aloi bersifat keras. Okey, dia lawan daripada logam tulen tadi. Penerangan ni awak boleh rujuk dalam nota yang baru kita bincangkan tadi. Okey, nombor 3. Apakah aloi yang digunakan untuk membuat badan kapal terbang? Okey, badan kapal terbang. Ni senang pelajar. Badan kapal terbang satu je aloi yang cikgu sebut tadi. Apa dia? Duralumin. Okey. Duralumin, nak buat badan kapal terbang, nak terbang. Jadi apa ciri-ciri dia? Kenapa sebab aloi ini dipilih? Okey, duralumin kenapa? Sebab ia adalah kuat. Badan kapal terbang perlu kuat. Ringan dan tahan kakisan. Okey pelajar. Itu sahaja untuk PDPR hari ini. Okey, terima kasih semua. Jumpa lagi.